Hai, Assalamualaikum. Saya Berkat Wani daripada Berkat Wani. Saya Wani daripada Berkat Tani. Hari ni kita nak share macam mana kita nak rawat balik diri kita, terutamanya akal lah. Terutamanya akal yang berada, akal yang di kepala kan. Akal ni dia bersambung dengan hati. Hati tu persambungan antara hati dengan akal tu adalah daripada nur, cahaya iman. Kalau tak ada iman, tak adalah persambungan antara hati dan akal. Okey. Cahaya tu apa? Yang dapat membezakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, melalui apa yang kita belajar kan. Bukannya suatu yang kita catat je, tetapi daripada hati kita untuk menterjemah sesuatu tu kan. Mengikut Luqman Al-Hakim, nama ibu bapa yang tercatat di dalam Al-Quran kan. Dalam Quran tu kata pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa akal ni boleh kita pulihkan sebagaimana Allah menurunkan hujan untuk memulihkan tanah yang mati. Tanah yang mati tu Allah pulihkan dengan turunkan hujan. Begitu juga dengan manusia. Akal tu kita boleh pulihkan. Budak-budak yang nakal tu kita boleh pulihkan. Anak-anak yang tak bijak tu kita boleh pulihkan. Macam mana kita rawat tanah kita supaya jadi subur balik kan. Manusia pun dia ada kaedah dia untuk kita pulihkan, untuk kita rawat. Ini bukan nak cerita rawat tanah, tapi ini nak cerita rawat manusia lah. Pertama, dengan cara menghayati Al-Quran. Dia baca Quran tu kan, lepas tu dia menghayati Al-Quran. Lepas tu, tapi nak diingatkan, kalau rosak akal tu disebabkan oleh apa? Keturunan, contohnya kahwin antara sepupu kan, ataupun sebelah mak atau sebelah ayah tu kahwin dengan orang yang lemah ingatan. Contohnya dia macam orang yang lemah lah kan. Macam apa ni? Macam lembab macam tu. Sebolehnya penawar untuk memperbaiki hati dan menolak keraguan. Pertama, dia memakan, kita kena usahakan untuk dapatkan makanan yang halal. Sekarang ni banyak kan yang kita tak pasti yang halal ataupun haram. Contohnya yang terbaru apa? Boba. Bukan boba lah, apalah namanya. Boba lah kalau tak silap saya. Nama dia boba yang diperbuat daripada gelatin tu, yang bulat-bulat tu kan. Dia dah tulis dah dekat packaging dia yang kat luar tu, mengandungi gelatin babi. Sebolehnya kita tak payah makan lah. Sebab dia akan merosakkan akal. Sebab bila seseorang tu merosakkan akal, bermaksud dia menempah ajal sebelum maut. Ustazah Pak Ayah katalah. Lepas tu sentiasa menjaga diri daripada perkara yang haram.
perkara yang haram atau dimurkai Allah. Kalau macam contohnya haram tu apa? Membawang kan, membawang. Lepas tu contohnya lagi macam melihat aurat orang lain kan, ataupun contohnya lagi memperlihatkan aurat kita kepada orang lain. Tu kan benda-benda yang haram. Jadi benda-benda yang haram ni, benda-benda yang tak boleh ni, benda-benda yang ni kita kena usahalah, usaha untuk membenci sikit. Kita benci perkara tu. Sebab bila kita buat sesuatu, bila seseorang tu buat benda yang haram kan, dia jadi macam terbiasa. Bila dia terbiasa dengan benda-benda yang haram ni, dia rasa tak ada apa-apa. Sebenarnya benda-benda yang haram ni dia akan merosakkan akal dia. Macam kita kena jaga akal kita lah. Sebab bila kita dah tua kan, selalunya orang tu akan nyanyuk lah. Sebolehnya kita tak nak nyanyuk semasa kita tua, sebab dia akan menyusahkan anak kita nak menjaga kita. Jadi anak kita pun terdedah lah kepada anak-anak yang derhaka kan, anak-anak yang berdosa besar kepada ibu bapa, anak-anak yang tak ada keberkatan macam tu. Sebolehnya kita jaga diri kita supaya kita tak nyanyuk. Sebolehnya kita jaga diri kita supaya kita menjauhi benda-benda yang haram ni. Walaupun kita tak dapat nak ubah semua, tapi kita buat sikit-sikit. Sebab Allah tanya apa yang kita buat, bukan kita buat tu sampai mana, berjaya sampai mana. Tapi Allah akan tanya apakah usaha kita. Macam tu. Lepas tu memelihara anggota-anggota lahir seperti mata, telinga, lidah kan, kaki. Sebolehnya kata ustaz, kalau kita nak jadi orang yang beriman memang susah. Memang susah nak jadi orang yang beriman. Tu tanda-tanda yang kita berada di jalan yang betul lah. Kalau senang je, ada masalah macam tu. Baru saya ingat Ustaz kata kat dalam TV 9, kalau nak jadi orang beriman kena sabar. Baru teringat. Kalau nak jadi orang beriman memang susah, memang kena banyak bersabar. Lepas tu didik hati kita jangan cepat sentap. Jangan cepat sentap dengan orang sekeliling. Tu nasihat untuk diri saya lah. Sebab saya kan seorang yang perempuan, ibu lagi. Apa lagi? Perantau. Jadi tu nasihat untuk diri saya sendiri. Lepas tu yang keempat adalah yang kelima, memelihara anggota batin, iaitu akal dan hati daripada dosa dan maksiat batin. Akal dan hati. Akal dan hati. Macam mana ni saya tak pandai lah. Tapi Ustazah Bayah kata memelihara anggota batin. Memelihara anggota batin iaitu hati. Baru saya teringat. Memelihara anggota batin ni macam cikgu saya selalu kata, dia setiap hari dia akan cakap dengan diri dia, saya seorang yang humble, saya seorang yang merendah diri. Walaupun dia kaya raya kan, dia kaya raya lah, sampai dia dah boleh beli kereta Lamborghini. Lamborghini kereta apa nak kata, Lamborghini, kenal tak kereta Lamborghini? Isteri dia tu dia kata, saya setiap hari saya akan cakap diri saya seorang yang humble, saya seorang yang merendah diri, walaupun dia tu jutawan. Kita nak macam tu kan. So yang
Alah, tak ingat dah yang keberapa. Kita ambil je lah yang keenam kan. Yang keenam, atur diri dan dengan pelaksanaan ilmu pengetahuan. Mengatur diri dengan pelaksanaan ilmu pengetahuan. Seboleh-bolehnya kita usaha juga untuk belajar agama. Kan kita kat TV kan pagi-pagi tu ada tanyalah ustaz kan. Kita pergilah belajar walaupun kita tak boleh nak keluar rumah. Contohnya kita sakit kan, kita lumpuh, sebolehnya kita menuntut ilmu juga. Dengan tanyalah ustaz ke kan. Kat sini YouTube ke kan. YouTube ustaz, Lepas tu kalau kita ada masa sebelah malam tu, kalau macam suami saya, dia setiap malam dia akan bawa kita orang pergi dekat masjid dengan ustaz cakap. Faham? Sebab bila kita ada masalah, kita boleh terus tanya ustaz kan. Sebabnya bila kita nak nasihat Luqman Al-Hakim tadi, awal-awal tadi, kita kena bercampur dengan orang bijak pandai. Kita kena bercampur dengan alim ulama. Bukan sekadar kawan-kawan kita je. Kita kena tambah satu alim ulama, ustaz-ustazah ni kan. Lepas tu satu lagi kita kena kawan dengan orang yang bijak pandai. Lepas tu kawan-kawan kita lah. Lepas tu yang keenam, menjaga rahsia. Menjaga rahsia ni kita kena didik. Kalau macam saya didik anak saya, kena jaga rahsia supaya bila dah besar nanti kan, orang jauh selalu kata mulutnya tak lewer, mulutnya tak celupa, asyik nak bercakap je, asyik nak membanding-bandingkan orang aja. Sebab bila dah besar memang tak boleh nak ajar kan. Waktu kecil ni lah kita kena, tak boleh cakap macam tu kan. Walaupun adik dia kecil lagi kan, kita nak didik dia sebenarnya, bukan nak didik anak nak didik adik dia yang kecil tu, tapi nak didik dia supaya dia pandai menjaga rahsia. Lepas tu kalau macam orang beri kita rahsia, atau orang beri orang ceritakan pengalaman hidup dia yang sedih dekat kita kan. Ada kawan saya kata, bila seseorang tu luahkan perasaan dia kat kita kan, sebab dia nampak kita macam boleh jaga rahsia, kita jagalah rahsia dia. Dan janganlah rahsia dia tu, rahsia yang dia berikan kepada kita tu, kita merendah-rendahkan dia kan. Sebab kita tak berada kat tempat dia. Lepas tu yang terakhir adalah memohon dengan merendahkan diri kepada Allah agar dia melindungi kita daripada nafsu. Memohon kepada Allah untuk memohon dengan merendahkan diri kepada Allah agar dia melindungkan diri dan kemahuan seseorang daripada godaan syaitan. Betul lah. Ustaz saya selalu kata, masa dekat pondok dulu, dia kata arwah dah ustaz saya ni, alhamdulillah. Dia kata selalu macam yang Ustaz Bayah cakap ni lah, selalu memohon pada Allah supaya kita ni terhindar daripada godaan syaitan. Sebab godaan syaitan ni mungkin datang daripada diri kita, ataupun mungkin datang daripada orang-orang yang dengki kan. Orang-orang yang dengki. Ustaz pula Sifun Najib kan, dia ada Sifun Najib kita orang momentum internet tu, yang ajar bisnes kan. Dia kata ada satu tahu cara macam mana kita nak elakkan gangguan syaitan. Ataupun gangguan sihir. Gangguan sihir
kepada diri kita. Dia kata sapu minyak wangi oat tu kan, oat. Minyak wangi oat taruh dekat pergelangan tangan ni. Sebab dia lelaki kan, dia kata baca saya ingat sikit je. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sapu dekat kening. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sapu kat kening. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sapu dekat misai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu lagi saya lupa. Kalau nak tahu kena tanya Tuan Najib sendirilah. Okay. 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 InsyaAllah esok kita buat lagi. Kita cerita lagi macam mana kita nak rawat dan tingkatkan kecergasan akal kita. Tak ada, supaya kita ni tak adalah menyusahkan anak bila dah besar-besar nanti kan. Takut sangat bila kita dah tua nanti kita na'udzubillah min zalik. Harap-harap bila dah tua nanti otak kita masih lagi okey. Tak menyusahkan anak-anak. Anak-anak pun tak terdedah kepada anak-anak yang tak terdedah kepada anak-anak yang derhaka. Okey, sama-sama kita jaga akal kita. Assalamualaikum, berkat Tani.